Hari itu tersebar berita di dalam YouTube. Wah, Tuhan dia Muhammad, Muhammad tu Allah, Allah tu Muhammad. Dia dengar dalam YouTube, bersebar-sebar ramai yang terpedaya. Dengan bangganya dia declare. Kan? Bahayanya betul ni tuan ni. Kan? Baik. Konon dikatakan hakikat azali adalah hakikat yang mewujudkan seluruh para nabi dari cahaya dan kelebihan Nabi Muhammad ni. Daripada cahaya Muhammad ni lah datangnya nabi-nabi yang lain ni. Hakikat yang baru pula ialah manusia biasalah. Nabi Muhammad SAW manusia biasa, yang jelmaan daripada hakikat azali. Jadi yang betulnya dia kata yang azali tu, yang manusia ni yang baru ni, dia adalah gambaran jelmaan daripada hakikat yang azali itu. Yang sebenar-benar Muhammad tu yang nur tu lah, dia kata. Ni bahaya ni tuan ni. Kan? Pahaman ini memang keterlaluan yang amat sangat. Tapi kita kena baca. Al-Hallaj kata, menurut catatan pengarang, mengatakan dalam bukunya Tawasin, cahaya kenabian nabi-nabi lain datang daripada cahaya Nabi Muhammad. Tiada dalam kalangan cahaya-cahaya itu yang lebih zahir, yang lebih qadim daripada cahaya Nabi Muhammad. Sampai begitu sekali. Sampai begitu sekali. Kewujudannya mendahului. Dia dulu. Satu keadaan yang disebut tiada sesuatu, maknanya dia wujud sejak azali lah. Malah nama baginda Muhammad tu mendahului Al-Qalam. Dalam hadis yang sahih disebut mula-mula diciptakan Allah adalah Al-Qalam. Ya ini tak, dalam buku Al-Hallaj ni kata Nabi Muhammad tu nama dia mendahului Qalam. Kerana kewujudannya sebelum daripada kewujudan yang lain. Bahaya ni tuan. Para sufi mengeluarkan Nabi Muhammad SAW daripada alam kemanusiaan. Dia bukan manusia. Menurut sufi-sufi ni, kumpulan sufi ni, kemudian menjadikan baginda sebagai cahaya yang setiap daripadanya diciptakan segala sesuatu. Konon dikatakan begitulah. Menurut Syekh Ali Jumah, dalam kitabnya, dalam tulisannya, dalam kitabnya Al-Bayan, tidak ada halangan untuk mengatakan Nabi adalah cahaya pertama diciptakan Nabi. Dan daripada cahaya itu melimpah di alam roh. Tengok ni tuan, pun sama. Namun dalil yang dikemukakan beliau adalah maudhu'. Dalil yang disebut olehnya maudhu', palsu, berdasarkan pengakuan ahli Jumaah sendiri, Syekh ni sendiri. Kata pengarang tu di muka surat 79. Berdasarkan konsep hakikat Muhammadiyah pula timbul beberapa perkara. Ini hakikat Muhammadiyah ni pun ada di dalam ajaran-ajaran sufi tuan. Itu sebabnya berhati-hati ni kan, belajar kita kalau tak mempelajari ilmu agama yang betul dan lurus, mulalah dimanipulasi. Kononnya Muhammad adalah asal segala kewujudan alam raya ni. Maknanya asal penciptaan ialah Muhammad. Konon dikatakan begitulah ni, dipercayai begitu bila mereka membahaskan hakikat Muhammadiyah. Muhammad adalah hakikat yang diciptakan juga Jibril daripadanya pada azali. Jibril itu pun bersumber daripada Muhammad juga. Dengan itu Nabi Muhammad adalah bapa kepada Jibril dan asas kepada kewujudan makhluk yang lain yang ada di alam maya ni. Penciptaan alam maya ni pun berasal daripada Muhammad tadi. Hal ini dapat dilihat di dalam Insan Kamil, dalam ajaran tasawuf. Yang kedua, dalam perbahasan hakikat Muhammad juga disebut, ini keterlaluan itu tuan, jangan percaya yang Muhammad beristiwa di arash. Padahal ayat Quran di 6 tempat Tuhan menyebut summastawa, dia yakni Allah yang istiwa di atas arash. Yang ni tak, Muhammad pun istiwa di atas arash. Di dalam bahasan tu disebut perkara pertama dicipta adalah lapangan kosong, dan makhluk pertama yang wujud dalam bentuk hakikat adalah Muhammad Rahmaniyah yang bersifat dengan istiwa di atas arash. Tak macam mana tu satu konsep yang orang sufi saja maklum ni. Ini ada di dalam Futuhat Al-Makkiyah bahasan ini. Ada lagi. Cahaya Muhammad adalah cahaya Allah ketika Allah
Allah Subhanahu wa taala menciptakan Muhammad dalam bentuk hakikat misaliah, dalam bentuk yang real kan, dan menjadikannya sebagai sumber kemunculan segala makhluk lainnya, sementara masa itu belum ada apa, di mana masa belum ada lagi. Mula-mula diciptakan, konon dikatakan Muhammad lah. Muhammad. Kemudian dikatakan Allah berfirman kepadanya, aku adalah raja dan awak adalah raja. Aku adalah raja, Muhammad pun adalah raja. Di sini datangnya ajaran Allah tu Muhammad, Muhammad tu Allah ni tuan. Kan? Aku adalah Tuhan yang menguruskan takdir dan anda adalah falak. Alam ayat. Aku tempatkan anda pada suatu yang akan terbentuk daripada anda sebagai pengurus. Apa-apa akan terbentuk daripada anda, dan anda menjadi pengurusnya, pentadbir dan penyuruh, dan pencegah. Dia berkuasa, Nur Muhammad ni. Kan bahaya ajaran ni. Anda memberinya daripada apa yang aku berikan. Maknanya Muhammad ni boleh beri apa saja yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan berada di situ sebagaimana aku berada dalam anda. Menyatu Allah dan Muhammad. Kan berat ni tuan ni. Aku bukan selain daripada anda dan anda pula bukan selain daripada aku. Rupa-rupanya ajaran Allah tu Muhammad, Muhammad tu Allah daripada ajaran sesat ini tuan. Sebab ada dalam kitab kan. Anda adalah sifat-sifat aku pada mereka dan juga nama-nama aku. Anda pun sifat engkau, sifat aku sama saja. Lantas mengalir peluh kerana malu, maka air peluh yang suci itu merupakan air yang diberikan oleh Allah di dalam surah Hud. Konon dikatakan begitulah. Dan adalah arash itu dicipta daripada air. Dari situ datangnya tu peluh Muhammad lah. Bahaya betul ni tuan ni. Ini dapat dilihat di dalam kitab yang dipanggil Angka Al-Maghrib. Allah, saya pun tak tahu kitab ni. Ada di dalam catatan ni. Konon dikatakan Muhammad menguasai alam maya. Ini ajaran ini memang ada di dalam ajaran sufi. Itu sebab dia boleh seru Muhammad, dia boleh madat Muhammad, dia boleh lampau-lampau ni. Cahaya-cahaya alam raya ini seperti cahaya arash, langit dan bumi, syurga, neraka, sekiranya dikumpulkan semuanya sebahagian daripada cahaya Muhammad. Dia pun sebahagian daripada cahaya Muhammad. Himpunan cahayanya sekiranya diletakkan di atas aras, sudah tentu aras akan cair. Dahsyatnya cahaya Muhammad ni. Kalau diletak di atas aras pun jadi cair. Dan sekiranya diletakkan di atas hijab-hijab yang 7, sudah tentu akan binasa. Dahsyatnya cahaya Muhammad ni. Sekiranya dikumpulkan keseluruhan makhluk dan diletakkan di atas cahaya agung Muhammad ni, sudah tentu akan binasa semua makhluk dan gugur. Ini ada di dalam kitab Al-Ibris, nama kitab. Tuan-tuan, mereka ni menggunakan hujah. Ni yang buat cerita-cerita macam ni menggunakan hujah. Iaitu kononnya ada hadis awwalu ma khalaqallahu nura nabiyyaka ya Jabir. Maksudnya perkara pertama yang Allah ciptakan ialah cahaya Nabi anda wahai Jabir. Nabi cakap dengan Jabir. Nabi cakap dengan Jabir, beritahu perkara pertama yang Allah ciptakan ialah cahaya Nabi anda wahai Jabir. Kalau kau nak tahu macam itulah. Jadi semua benda-benda yang pelik-pelik tadi tu dikatakan bersumber daripada hujah inilah, hadis ini. Sedangkan hadis ini adalah hadis yang batil, tak boleh pakai. Dah dikaji oleh ulama dalam kitab Silsilatus Sahihah bahawa hadis ini hadis batil, statusnya batil, tak boleh pakai. Hadis ini tidak wajar dijadikan dalil untuk membuktikan Nabi Muhammad dicipta daripada cahaya, tak boleh. Hal ini disebabkan ia dikemukakan oleh Ajluni, seorang tokoh ulama hadis yang terkenal dalam kitabnya Kashful Khafa, dan beliau mengatakan hadis ini direkod oleh Abdul Razak. Konon cakapnya macam itulah. Tapi dikritik kan. Di dalam hadis tu dikatakan Jabir berkata, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqahu qabla al-asya. Qala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya nuraka nabiyyika min nurihi faja'ala dhalika nur yadru bil qudrati haitsu syaa Allah. Panjang hadis ni tuan.
Wahai Rasulullah, kata Jabir, kononnya inilah sumbernya. Wahai Rasulullah, demi Tuhan, demi engkau wahai Muhammad dan ibuku, beritahu saya tentang perkara pertama yang Allah ciptakan sebelum para nabi, sebelum Nabi Adam, Nabi semua ni. Lalu sabda Rasulullah SAW, wahai Jabir, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan cahaya Nabi anda daripadanya, cahayanya sebelum menciptakan segala sesuatu. Mula-mula diciptakan cahaya Nabi anda, Nabi Muhammad lah, akulah cahaya aku. Kemudian daripadanya diciptakan yang lain-lain. Kemudian cahaya itu berlegar dengan kudrat Allah mengikut kehendaknya. Dan pada masa itu belum ada loh, belum ada kalam, belum ada syurga, belum ada neraka, belum ada langit, belum ada bumi. Panjang hadis ni tuan ni. Bila dikaji, Ajluni sendiri tidak merujuk hadis itu dalam Musannaf Abdul Razak. Dia sendiri kata saja daripada sumber Abdul Razak, tapi dia sendiri tidak merujuknya. Sebaliknya beliau menukil dari Al-Mawahib disebut. Namun apabila dirujuk kitab Musannaf, tidak ditemui pun hadis ini, tidak ditemui. Jadi tidak diketahui ni sumbernya, tak diketahui langsung. Itu sebab statusnya batil. Malah hadis ini telah ditolak oleh hadis sahih Muslim. Ini penting. Daripada Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini hadis sahih, hadis yang ke-2996. Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal janu min marijim min nar wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Para malaikat diciptakan Allah daripada cahaya. Jadi penciptaan malaikat daripada cahaya. Bukan manusia, malaikat daripada cahaya. Manakala jin, bapa jin ni min marjim minar, daripada lidah api yang bergelojak tu, daripada tu penciptaan jin. Wa khuliqa Adam, dan Adam manusia ni mimma wusifalakum, sebagaimana yang disifatkan sudah pada anda, asal daripada tanah, kemudian daripada mani percampuran, kan? Okey. Hadis ini jelas menyatakan satu-satunya makhluk yang Allah cipta dari cahaya siapa? Tidak lain kalau bukan malaikat, bukan manusia. Bukan manusia, bukan jin. Malaikatlah yang dicipta daripada cahaya, bukan manusia. Jin Allah ciptakan bukan daripada cahaya, tapi daripada lidah api. Lidah api. Ketika mengulas hadis ini, Syekh Al-Albani di dalam bukunya, dalam kitabnya Silsilah Al-Hadis As-Sahihah, hadis yang masyhur berlegar dalam kalangan ramai orang mengenai perkara pertama yang diciptakan oleh Nur Muhammad tadi ni, hadis-hadis dan hadis-hadis yang lain seumpama dengannya, yang menceritakan awal penciptaan adalah Nur Muhammad. Semua hadis-hadis itu adalah hadis batil. Adalah hadis batil, hadis yang tidak boleh dipakai, tidak boleh dikira sebagai hadis batil lah. Hadis ini dengan jelas menyatakan para malaikat saja yang Allah ciptakan daripada cahaya, bukan Nabi Adam dan keturunan Nabi, bukan. Manusia lah namanya, daripada Adam sampai akan datang ni, dia dicipta daripada tanah sumber asalnya, bukan daripada cahaya. Penciptaan malaikat saja bersumber cahaya. Menurut Syekh Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari yang mencatat dalam kitabnya Mursyid Al-Hair li Bayan Wadi Al-Hadith, karya ini dikemukakan bagi tujuan membersihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada hadis-hadis yang tidak sahih yang disandarkan kepadanya. Dikira termasuk dalam bab keterlaluan dan melampau bila menceritakan kononnya Nabi Muhammad diciptakan awal, diciptakan dari cahaya, kan? Sudah dikritik oleh Syekh Muhammad As-Siddiq ni. Malah ada yang menganggap hadis itu sebahagian kelebihan Muhammad, sehingga sesiapa yang menolaknya dikira merendahkan kedudukan Nabi. Sampai begitu sekali pendewaan orang, siapa yang kritik Nur Muhammad ni, kau tidak memuliakan Nabi. Sampai begitu sekali, Pak. Kan? Mendorong orang untuk orang percaya kewujudan Nur Muhammad ni lah awal-awal pencipta. Bila dikritik golongan ini, mereka akan membalas kritikan orang, ulama lain, kau ni tak memuliakan Nabi. Menolak, sehingga
menuduhnya merendah-rendahkan kedudukan Nabi. Kan? Malangnya mereka sendiri tidak memahami kata-kata dan pandangan orang itu mengundang dosa besar berkaitan dengan Rasulullah, sehingga dia tak sedar. Dia cakap berlebih-lebih tanpa dasar, tanpa dalil yang sahih, padahal di dalam hadis sahihain Bukhari dan Muslim menyebut man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta atas nama aku. Nabi tak kata, tapi dia kata Nabi begini, dia mendakwa Nabi yang bukan-bukan, sedangkan Nabi tidak pun menyatakan demikian. Falyatabawa maq'adahu minan nar, maka bersedialah tempatnya, tempat duduknya dalam neraka. Nah, itu sebabnya tuan-tuan, apa-apa kaitan dengan Nabi mesti sahih, mesti yang benar. Kan? Bukan yang palsu, bukan yang mungkar, bukan. Kan? Paling tidak pun yang hasan lah. Okay? Kena hati-hati, jangan mendakwa sembarang-sembarang, kan? Jadi kumpulan ni sampai bila dikritik, menganggap orang yang mengatakan, yang mengkritik Nur Muhammad ni tidak memuliakan Nabi, kan? Padahal tidak ada dalil pun tentang itu. Orang-orang yang menyifatkan Rasulullah dengan satu sifat yang tidak sabit, yang memang Nabi tak sebut pun, kan? Sebenarnya sudah melakukan pendustaan kepada baginda dan terjebak dalam perkara haram, kecuali apabila dia bertaubat. Kalau dia bertaubat lainlah, ni dia dengan bengkengnya, dengan ta'assubnya, kan. Okay. Kelebihan-kelebihan Rasulullah SAW berlaku atas nas yang sabit, mesti ada dalilnya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada ijma' para sahabat, kan. Dan diketahui umum, memang dah diketahui dah. Terdapat hadis yang menjelaskan perkara pertama yang diciptakan adalah cahaya Nabi Muhammad, tetapi hadis itu adalah hadis batil sebagaimana yang sudah dimaklumi, tapi itu didakwa lagi, kan. Pendapat-pendapat berkenaan dengannya adalah pendapat yang janggal dan pelik. Sangat banyak ni ulama sudah mengkritik ni, ulama-ulama pakar hadis, kan. Tapi golongan ini payah nak dikembalikan, tuan. Okey. Sudah pun disebut tadi, dikatakan mereka menyandarkannya kepada riwayat Abdul Razak dalam kitab Musannaf, kan? Tetapi tidak ditemui pun. Tidak ditemui pun di dalam kitab tersebut. Al-Hafiz As-Suyuti menyebut di dalam kitabnya Al-Hawi, hadis berkenaan cahaya Muhammad tidak mempunyai sanad yang boleh dipegang. Tidak ada sandaran yang boleh dipegang lah. Tidak ada perawi-perawi di sana yang boleh dipegang. Tak ada. Imam Suyuti menyebut dalam Qautul Muqtadi Syarah Tirmizi, dia dalam kitabnya memberi syarah kepada kitab Tirmizi, hadis cahaya Muhammad tidak sabit sama sekali. Maknanya tidak sah, tidak boleh confirm langsung. Hadis cahaya Muhammad ni jelas katanya lagi hadis maudhu' yang di dalamnya mengandungi istilah-istilah sufi saja. Okay, istilah-istilah sufi saja. Dijadikan zikir tu, tuan. Tuan, saya pun tak ingat ada selawat ni, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan zikir wah. Okay. Tapi golongan itu bukan senang nak dikritik, tuan. Kau bukan ahlinya, kau tak masuk, kau kan. Orang yang tahu saja ini untuk orang yang makam-makam tertentu saja. Kau bukan tarikat, kau bukan, kau jadi kau tak boleh. Di situ modal dia tu, kan. Dia anggap orang yang lain yang tidak dalam bidang dia tu tak boleh kritik. Kan? Padahal ajaran Islam ni semua boleh diteliti, semua boleh dikaji. Bab makan, bab minum, bab perang, bab ibadat, bab akhlak, bab semua boleh diteliti. Nak diamal, kenapa ni nak diamal ni? Oh, ada hadisnya. Kenapa tidak boleh diamal ni? Ada larangannya. Ya tak? Misalnya boleh diteliti bab apa saja. Bab dalam hati, bab di luar, bab rohani, bab boleh diteliti. Baik. Sesetengah golongan pada zaman ini cuba menyusun sanadnya dan merekodkannya. Kononnya daripada Jalan Ibnul Mundakir, daripada Jabir. Ini juga sebenarnya satu pendustaan, dibuat-buat. Kononnya ada sanadnya sampai kepada Jabir, kan? Padahal ianya satu
penipuan, pendustaan. Sebahagian daripada kalangan sufi mendakwa hadis cahaya Muhammad adalah sebuah hadis yang sahih dilihat dari segi kasyaf, bukan dari segi academician, bukan. Untuk pengetahuan tuan-tuan, dulu saya pernah belajar di universiti. Orang-orang yang mengkaji hadis ni biasa membahas di kalangan sufi, dia boleh nampak cahaya kebenaran hadis tu melalui mulut orang yang menyampaikannya tu. Kalau bercahaya, tu hadis sahih. Kalau tak bercahaya, tu tidak sahih. Oh, orang sufi. Wah. Jadi bila penyampai-penyampai dia tu confirm dah bercahaya, tu tanda sahih. Kau tak nampak sebab kau tak nampak makam tu lagi. Kau kalau dah sampai makam tu baru kau nampak cahaya tu. Jadi kononnya ada disiplin dalam tasawuf untuk mengenali sesuatu hadis tu sahih dari segi kasyaf, Pak. Ini kasyaf ni anugerah orang tertentu yang dapat melihat kesahihan sesuatu. Tak? Oh, kau tak dapat ni, makam kau belum sampai. Kan ada orang kata, kasyaf ni dia, aku belum sebut lagi dia dah tahu niat aku datang. Kan? Okey. Ucapan sebegini tidak ada makna langsung kerana kasyaf bercanggah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh dijadikan sebarang pengajaran dan perkiraan. Kasyaf tidak boleh dijadikan disiplin di dalam ajaran agama kita. Tak boleh. Sebab kasyaf boleh didakwa semua orang. Kau mana tahu aku kasyaf, aku nampak lah. Ya tak? Tu yang sampai dia boleh bercakap dengan kubur lah. Kononnya ahli kubur cakap dengan dia. Orang lain tak dengar. Dia kasyaf. Orang lain cap ayam. Mana tahu. Ya tak? Orang yang ta'assub dengan sang guru akan percayalah kekasyafan dia ni. Kasyaf tidak boleh dijadikan sumber dalil, tak boleh. Jadi kumpulan ini berdasarkan kasyaf, nak mengenali sesuatu hadis tu selain daripada akademik yang kita belajar sanad, belajar berhubung tak sanadnya, belajar mengenali individu-individu itu ada tak masalah. Itu memang adalah dia kata, tapi ada satu lagi iaitu sumber kasyaf. Wah, yang ni orang disiplin hadis tak boleh belajar ni. Ini orang tertentu saja. Orang makam tinggi saja. Kalau keluar cahaya dia cakap itu tanda hadis sahih. Okey. Al-Ghumari seterusnya menyatakan hadis cahaya Muhammad bercanggah sama sekali dengan firman Allah. Ni kena ingat. Hadis cahaya tu memang bercanggah dengan firman Allah dalam surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sesungguhnya aku, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku ini basyar, manusia biasa seperti kamu, mithlukum. Kau kena sebut pada manusia, aku ni manusia seperti kamu. Allah perintahkan Rasulullah supaya Rasulullah beritahu manusia, aku ni mithlukum, aku ni macam kau juga manusia. Cumanya yuha ilayya annama ilahu, cumanya aku ni dikurniakan wahyu, dipilih oleh Allah sebagai rasul, sebagai utusan. Diberikan aku wahyu untuk beritahu hanya senya Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang esa. Siapa yang ingin bertemu dengan Tuhan, mengharap nak bertemu Allah, hendaklah dia beramal soleh dan jangan menyungutukan dalam ibadatnya dengan Allah satu apapun. Dalam beribadat jangan syirik. Dalam beribadah wala yusyrik bi ibadah, jangan beribadah dalam keadaan bersyirik. Macam mana tu? Beribadah pada Allah tapi syirik. Bila dibuat kerana orang, bila dibuat kerana lain daripada Allah. Okey? Ayat ini beritahu, kul innama ana basyarun mislukum. Katakanlah aku ni manusia seperti kamu. Ayat ini bercanggah dengan hadis yang tadi kan, yang sudah diberitahu tadi itu, yang Muhammad manusia seperti kamu. Baik, dikisahkan daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu, sekumpulan penduduk Yaman datang menemui Nabi dan bertanya,
ji'naka nas'aluka an hadzal amr qala kana Allah wa lam yakun syai'un ghairu wa kana arsyu 'alal ma wa kataba fi dzikri kulla syai'in wa khalaqas samawati wal ard. Maksudnya kami datang menemui Tuan untuk mendalami ilmu agama, kata penduduk Yaman kepada Rasulullah, untuk bertanya Tuan awal urusan ini, mula-mula perkara agama ni. Sabda Nabi, Allah Subhanahu Wa Taala ada dan tidak ada sesuatu pun selain daripadanya. Kan, adanya ia azalilah, arasnya di atas air, kan, dan dia menulis pada lauh segala sesuatu, kemudian menciptakan langit dan bumi. Itu ajaran. Tidak pun diberitahu mula-mula dicipta cahaya aku, tak. Kepercayaan Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang diciptakan daripada cahaya menimbulkan kesan mudarat. Bila dipercayai yang Nabi Muhammad daripada cahaya, dia memberi kesan besar, buruk, mudarat. Apa dia mudaratnya? Pertama, kepercayaan Nabi Muhammad daripada nur ini membuka ruang penyamaan Nabi dengan Nabi Isa. Ada macam pengaruh ajaran Kristian. Mengikut kepercayaan orang Kristian, Nabi Isa memiliki sifat ketuhanan. Jadi ada peniruan di sana. Ada peniruan kalau Nabi Isa bersifat ketuhanan di sisi mereka, Nabi Muhammad pun ada sifat ketuhanan. Yang boleh mencipta, kan? Macam tadi yang kita dah baca tadi tu. Ada penyerupaan kedudukan Nabi macam Tuhan. Macam kes Nabi Isa juga di sisi orang Kristian. Itu pertama mudaratnya. Mudarat kedua, membuka ruang keraguan umat Islam kita semua. Sekiranya Nabi Muhammad itu diciptakan daripada cahaya, apakah cahaya itu bersifat kadim ke baru? Sekiranya bersifat kadim, ia bermakna Nabi Muhammad adalah seorang rasul juga bersifat kadim. Kan, apabila dia kadim, tidak mungkin dia mengalami kebinasaan dan meninggal dunia pula. Macam mana dia boleh meninggal dunia? Itu semua jadi persoalan, kan? Sedangkan Rasulullah dah meninggalkan umatnya 1400 tahun yang lalu, lebih sudah ni. Kan? Saya itu ada tersilap sebut kewafatan Nabi tahun ke-10, bukan 13, tahun ke-10 Hijrah. Maknanya dah 10 tahun Nabi duduk Madinah, tahun ke-10. Siapakah sebenarnya yang wafat tu? Jadi keliru. Jadi yang wafat tu siapa? Sedangkan kan cahaya tu jadi itu jadi keliru kita dibuatnya. Kan? Siapa pula yang dilahirkan itu? Yang dilahirkan oleh Aminah tu? Kan? Ini semua jadi pertanyaan-pertanyaan yang pelik-pelik lah. Hakikat Muhammad tu cahaya, jadi yang lahir tu macam mana, kan? Okey. Yang ketiga, membuka ruang kepada unsur keterlaluan dalam menghormati dan penyanjungan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang seriusnya ni. Hari ini mungkin setengah orang mengatakan mengenai Nabi Muhammad SAW dicipta daripada cahaya. Kemungkinan esok sampai satu tahap Nabi adalah Tuhan pula, dan telah pun berlaku ini. Memula daripada cahaya, lepas tu lama-lama Nabi itu Tuhan lah pula. Rupa-rupanya yang terjadi oleh pengarang, kan? Terjadi. Keempat, menimbulkan kebingungan masyarakat kerana Nabi Muhammad menyeru manusia supaya menerima Islam dalam kehidupan mereka dan mengamalkan ajaran Islam yang diajarkan oleh Allah pada baginda melalui perantaraan Jibril. Apabila Nabi SAW diciptakan daripada cahaya yang bersifat kadim, ia bermakna sebahagian daripada zat Allah itu berada dalam tubuh Muhammad dan jasad baginda. Persoalannya, bagaimana Nabi SAW menunaikan salat? Apakah baginda siapa yang disembah? Sedangkan dalam dia pun Allah, kan? Kan? Apa yang baginda sembah? Kan? Allah Tuhan pencipta langit dan bumi atau diri baginda sendiri? Kan? Kerana diri baginda adalah cahaya Allah, bersifat qadim. Ini semua ni jadi gangguan, kan? Berupa kesyirikan, berbahaya. Okey. Yang kelima, kata pengarang, mudaratnya kepercayaan Nabi Muhammad berasal dari cahaya. Membuka ruang keraguan pada umat Islam sekiranya Nabi Muhammad diciptakan dari cahaya, dan daripada cahaya itu diciptakan pula malaikat Jibril dan sebagainya tadi. Kenapa Nabi Muhammad begitu takut bila Jibril sewaktu datang bawa wahyu? Kenapa? Padahal Jibril pun daripada dia. Ni bila datang Jibril, kenapa jadi takut?
kan, berpuluh-puluh. Kenapa? Banyak lagi lah persoalan hubungan dengan Jibril ni, kan. Patutnya bila Jibril datang, kau jangan nak cakap, tak payah ajar kan. Tak payah ajar, kan. Dia lebih tahu. Pasal Jibril pun diciptakan daripada dia. Banyak masalah hubungan Nabi dan Jibril. Bila kepercayaan sumber kejadian yang lain daripada cahaya Muhammad. Okey? Kata pengarang lagi, menimbulkan ruang keraguan dalam masyarakat dan ummah. Hal ini berdasarkan keterangan Al-Quran dan As-Sunnah dan buku-buku sejarah. Nabi Adam dikenali dengan Abu Bashar, bapa kepada manusia. Berarti tidak ada manusia diciptakan sebelum baginda. Tak ada. Ada tak manusia sebelum Adam? Tak ada. Adalah makhluk sebelum Adam tu, tapi bukan manusia. Manusia Adam lah yang pertama, bapa manusia ni. Itu yang diajar dalam Al-Quran, dalam hadis, kan. Tetapi bila kes begini ni, baginda pula jadi yang pertama. Jadi masalah, kan. Persoalannya, jika Nabi SAW adalah makhluk yang pertama diciptakan, apakah tugas baginda pada masa itu? Berkait rapat ni semua ni. Jadi apalah peranan dia? Bagaimana kehidupan dia pula masa itu? Dia yang pertama, kan. Bagaimana pula dengan Nabi Muhammad yang dilahirkan di Mekah oleh Siti Aminah tu? Macam-macam. Siapakah dia? Jelmaan daripada Nabi Muhammad yang kedua, dan bagaimana? Semua jadi gangguan, jadi kekeliruan masyarakat, kan. Akhir-akhir ini ada usaha untuk menyatakan hadis Jabir yang menceritakan Nabi Muhammad diciptakan daripada cahaya dalam kitab tu nak diwar-warkan kembali, kata pengarang. Ada usaha nak mewar-warkan kembali ni. Ia cuba diketengahkan dalam masyarakat berdasarkan kononnya daripada kitab Al-Juz'ul Mafqud. Tokoh utama yang memberikan kata aluan dalam kitab itu Syekh Muhammad Said Mamdu. Beliau sudah menarik balik kata-kata aluannya. Dia tarik balik kata-kata aluannya. Kitab itu sebenarnya kitab bohong yang datang daripada ahli-ahli sufi. Saya nak sebut ni, tuan. Kitab-kitab itu sebenarnya datang daripada kitab bohong, tipu, yang datang daripada ahli-ahli sufi yang berusaha mengisbatkan hadis mengenai cahaya Nabi Muhammad sebagai makhluk pertama yang diciptakan. Ia juga dinyatakan sebagai sebuah kitab bohong oleh Syekh Muhammad bin Ziyad bin Umar. Maknanya ada ulama lain yang kritik, ni tipu, tak boleh dipakai. Tapi sekarang dah mula nak diwar-warkan balik. Ramai orang tak terpedaya. Itu pentingnya, tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, kita terus dan menerus untuk belajar dan belajar sampailah kita mati, supaya kita tahu yang benar tu benar, yang salah tu salah. Jangan sampai kita dimanipulasi gara-gara kita jahil dan tidak berilmu, kan. Jadi kita terus saja belajar. Baik, tuan. Ada lagi satu topik, tuan, yang sangat menarik, tapi kita akan bahas minggu depan. Akan bahas minggu depan, insya-Allah, kalau panjang umur dan kalau dibenarkan Allah. Kes penipuan juga ni. Tapi sampai menghina peribadi Nabi, menghina syariat Nabi. Macam mana tu? Minggu hadapan, insya-Allah. Qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.